Shalom dan selamat petang kepada saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena pada hari ini kita dapat bertemu sekali lagi bagi mereka yang sudah pernah mengikuti webinar umum bersama dengan STM. Dan selamat datang kepada semua peserta yang pertama kali mengikuti webinar bersama kami. Kami sangat mengalu-alukan kedatangan Anda. Kita sangat bersyukur karena pada hari ini kita akan mendengar perkongsian daripada dua penceramah pakar, yaitu Dr. Wong Siong Teck dan juga Dr. Chan Aileen, untuk dua topik yang sangat menarik, yaitu kesihatan mental dan juga kemurungan. Seterusnya saya serahkan kepada moderator, yaitu Cik Ho Gai Kim. Sekali lagi ya bagi pihak SDM, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua peserta dan saya percaya topik ini ya memang relevan berkaitan dengan keadaan kita sekarang. Selalunya di dalam gereja kita mau kesihatan rohani, kita mau kesihatan jasmani atau fisikal, tetapi tentang soal kesihatan mental ini jarang-jarang sekali kita sentuh, tetapi perlu bagi saya sebab kesehatan mental juga sebahagian daripada kesejahteraan diri kita. Jadi saya tidak tahulah tentang saudara-saudara sekalian, tapi saya memang menanti-nantikan webinar hari ini untuk mendengar daripada panelis kita. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka karena sudi menyumbangkan masa mereka untuk berkongsi kepada kita petang ini. Saya ingin memperkenalkan mereka. Sebenarnya ini buat pertama kali saya berjumpa dengan mereka. Panelis kita yang pertama ialah Dr. Wong Siong Teck. Beliau dari Sarawak, melayani di Hospital Sibu Sarawak. Walaupun banyak kali saya ke sana, belum pernah jumpa beliau. Mungkin dalam lawatannya akan datang, mungkin kami dapat berjumpa lah. Beliau dari gereja Methodist Sarawak, menyembah di gereja Siwan En di Sibu. Dan panelis kami yang kedua yaitu Dr. Chan Aileen, juga seorang pakar psikiatri klinikal. Beliau melayani di Hospital Tengku Ampuan Rahimah di Klang, Selangor. Dan saya secara pribadi nak mengucapkan terima kasih kepada dia lah, sebab sepatutnya Dr. Debbie ya yang membincangkan tentang topik kemurungan, tapi kerana dia tidak dapat sertai Dr. Chan Aileen dengan baik hati ya mengambil tempatnya. Dr. Chan menyembah di gereja SIB KL Kuala Lumpur. Jadi selamat datang kepada panelis kita. Jadi saya serahkan masa pertama dulu kepada Dr. Wong Siong Teck, kemudian disusuli oleh Dr. Chan Aileen, dan selepas itu kita akan ada sesi soal jawab. Okay. So dipersilakan Dr. Wong. Okay. So terima kasih kepada saudari Cik Ho atas pengenalan yang dibuat, dan salam kepada semua hadirin. Okey, so topik saya pada malam ni kesihatan mental. So saya rasa kita perlu tahu apa maksudnya kesihatan mental dulu sebelum kita berbincang tentang penyakit mental. So kalau ikut definisi daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kesihatan merupakan satu keadaan yang sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial, serta tidak hanya bebas daripada penyakit dan keuzuran. Okay. So dia merangkumi 3 aspek, iaitu fizikal,
di mana tubuh badan kita, mental dari segi kita punya jiwa dan pemikiran, dan sosial. Sosial itu merujuk kepada hubungan kait kita dengan orang lain dan sekeliling. Okay, so kesihatan dia satu keadaan yang sempurna, yang ideal. Bagaimana dengan kesihatan mental? Kalau ikut definisi Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dia merujuk kepada tiga kebolehan yang ada pada seseorang individu yang sehat daripada segi mental, di mana seseorang itu berkebolehan mengekalkan hubungan yang harmoni dengan orang lain. Okey, ini yang pertama, mengekalkan hubungan yang harmoni dengan orang lain. Kedua, kebolehan mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan. So, sama ada kita dapat melibatkan diri dalam aktiviti yang melibatkan orang lain dalam komuniti. Okay? Yang ketiga, kebolehan untuk menyumbang kepada masyarakat. So, dia tak terhad kepada mengambil bahagian saja, tapi boleh membuat sumbangan kepada masyarakat. Kalau ikut Tasar Kesihatan Mental Kebangsaan Malaysia, di mana ia diadaptasi daripada Kanada, yang menyatakan bahawa seseorang yang mempunyai kesihatan mental tu dia berkeupayaan individu, kumpulan tanpa sekitaran untuk berinteraksi di antara satu sama lain bagi menjana perasaan sejahtera dan fungsi yang optimal. So, dia merangkumi dua bahagian, boleh berinteraksi untuk menjana perasaan sejahtera, aman dan damai. Okay? Dan juga seseorang individu tu ataupun kumpulan ataupun bersekitaran, dia boleh berfungsi dengan baik. So ini bukan terhad kepada individu, ini kepada keseluruhan secara keseluruhan. Jadi dia juga menyatakan bahawa individu boleh menggunakan kebolehan kognitif ataupun inteleknya. Maksudnya dari segi dia punya fungsi otak, boleh membuat rancangan, berfikir, dan juga afektif ataupun emosi dan berhubungan dalam mencapai matlamat individu dan kumpulan yang konsisten dengan keadilan. So ini bukan meniru ke ataupun menyakitkan orang lain untuk mencapai matlamat sendiri ke ataupun menipu, tapi secara adil. Jadi, apa tanda-tanda amaran awal kalau seseorang tu dia tidak sihat daripada segi mental? Jadi, kita boleh lihat di sini, saya sudah senaraikan beberapa tanda-tanda. Contohnya, makan ataupun tidur terlebih ataupun berkurang. Okay. Sorry ya, ada kesalahan typing. Okay. So, maksudnya setengah orang bila dia akan gangguan mental emosi kan, sama ada dia tidur lebih ataupun tidur kurang, ada setengah tu dia makan berlebihan ataupun berkurang dia punya selera. Okay. Kedua, mengundur diri daripada orang lain dan aktiviti biasa. Maksudnya dia tidak dapat, dia tidak berminat untuk melibatkan diri dengan orang lain, dia mengasingkan diri ataupun dia tidak melibat dalam aktiviti yang biasanya dia buat, di mana dia mungkin rasa seronok untuk buat. Tapi sekarang dia tidak berminat sudah. Dia rasa kurang ataupun rasa tidak bertenaga, cepat letih. Yang keempat, rasa selambar saja dan tiada apa yang jadi perhatian. So macam tidak ada perasaan. Seterusnya, mempunyai kesakitan tubuh yang tiada penjelasan, di mana mungkin dia ada tanda-tanda pada fizikal badan. Mungkin sakit sini, di mana tak selesa, tapi bila pergi jumpa doktor, buat pemeriksaan, semuanya normal. Okay? So, ya, kadang-kadang ini boleh menyebabkan kita syakikan sama ada dia mungkin mengalami gangguan mental. Rasa tiada penyelesaian ataupun harapan. Maksudnya dia sudah rasa putus asa, rasa sendiri tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dia. Okay. Setengah individu dia mungkin merokok, minum arak ataupun menggunakan tata lebih daripada biasa, di mana dia orang menggunakan bahan-bahan ini, okay, rokok, arak dan tata untuk memabukkan diri. Okay, sebenarnya ini bukan sesuatu yang baiklah untuk cara penyelesaian dia. Ada yang mungkin rasa keliru, pelupa, maksudnya ingatannya tidak bagus, dia rasa cemas, gelisah,
senang marah, ataupun sedih, risau, ataupun takut yang berleluasa. Okey, setengah mungkin dia akan menjerit ataupun bergaduh dengan ahli keluarga ataupun kawan-kawan. Kadang-kadang tanpa sebab pun dia orang pun berperangai sebegini. Di mana ini adalah berbeza dengan biasanya di mana waktu dia tidak ada gangguan mental. Setengah orang mengalami perubahan emosi yang menyebabkan masalah berhubungan, di mana hubungan dengan dia dengan orang lain, sama ada kawan dia ataupun ahli keluarganya pun terjejas. Mungkin dia juga mempunyai fikiran dan ingatan yang berkekalan dalam otak dan susah dilupakan. Ini maksudnya ada sesuatu fikiran ataupun ingatan yang asyik main di dalam otak dia. So bila dia nak nak henti pun tidak dapat. Okey. Setengah mungkin mendengar suara bercakap ataupun percaya kepada perkara yang palsu. Di mana mungkin dia tidak ada orang bercakap dengan dia, tapi dia boleh dengar ada suara berinteraksi dengan dia. Okey. Mungkin dia berfikir mencederakan diri ataupun orang lain. Contohnya lah dia mungkin nak bunuh diri. Ataupun dia tidak berupaya menjalankan tugasan harian seperti menjaga anak ataupun bekerja ataupun belajar dengan baik. Di mana ini kita selalu katanya fungsi dia berkurang sudah. Okay? So ini semua tanda-tanda awal penyakit mental. Tapi tak semestinya kata seseorang tu ada tanda-tanda ini, mungkin dia ada sakit mental. Kerana untuk menjadikan seseorang tu sakit mental tu, maksudnya tanda-tanda ini dia kena berkekalan untuk satu tempoh yang diperlukan untuk membuat diagnosa. Jadi mungkin sekarang kita nak tahu apa tu penyakit mental. Sebenarnya penyakit mental tu dia penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan, tingkah laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik. So, maksudnya penyakit ini, mental ni bukan sesuatu penyakit yang kamu fikir-fikir dia jadi. Tapi memang dia ada gangguan pada fungsi otak. So, kalau ikut teori sekarang, bermaksudnya dia ada satu bahan kimia dalam otak tu yang jadi tak seimbang. Jadi, bila tak seimbang tu, otak tu tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi dia akan membawa perubahan kepada proses pemikiran. Jadi buat orang tu mungkin fikiran tu lain daripada biasa. Okay? Mungkin orang anggap dia, kenapa seseorang tu dia pemikiran tu dia aneh sangat. Ataupun kelakuannya pelik-pelik. Dan perasaan mungkin dia ada berasa susah hati, terlalu sangat, ataupun dia rasa macam bersemangat. Rasa gembira sangat. So, kalau kita kata penyakit mental ni, so dia akan menyebabkan gangguan seseorang tu untuk menjalani aktiviti seharian. Di mana dia mungkin tidak dapat melakukan kerjanya dengan baik. Okay? Yang teruk tu mungkin dia akan dibuang kerja kerana kesilapan yang dibuat di tempat kerja. Ataupun kalau dia seorang belajar, dia tidak dapat belajar dengan baik. So kita boleh nampak dia punya pencapaian dalam akademik tu merosot. Ataupun kadang-kadang kita boleh perhatikan di mana hubungan dia dengan orang sekeliling tu menjadi gegang. So ada banyak konflik, ada banyak perselisihan. So ini kita panggilnya penyakit mental. Jadi Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menganggarkan 1 dalam 4 individu mengalami gangguan mental pada satu ketika dalam kehidupan mereka. So kalau kita tengok secara keseluruhan di dunia ni memang kira umum dah penyakit mental ni. Okey. Ikut kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan yang dibuat pada tahun 2015 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana mendapati prevalen masalah kesihatan mental dalam kalangan masyarakat Malaysia berumur 16 tahun dan ke atas adalah 29.2%, di mana anggaran lebih melibatkan 4.2 juta rakyat Malaysia. So ini satu angka yang mengejutkan
dan juga menunjukkannya keadaan kesihatan mental ni memang akan jadi satu tumpuan. So kalau ikut kita lihat secara palet, pendapatan ni lebih kurang 30% ni adalah kenaikan 2 kali ganda prevalen masalah kesihatan mental sepanjang 10 tahun yang lepas, di mana kajian yang sama buat pada tahun 1996 menunjukkan ada 10.6%. Tapi pada tahun 2006 dia lebih kurang sama juga, 11.2. So jadi dia akan jadi semakin umum. Semakin ramai orang akan menghadapi gangguan mental, gangguan emosi dan sebagainya. Jadi, apa jenis-jenis penyakit mental ini? Kita kena tahu, penyakit mental ni sebenarnya dia berbeza dengan perkataan orang kata gila. Okay? Bagi definisi sebenarnya, kalau kita kata seseorang tu gila, maksudnya dia punya fungsi otak tu memang tidak dapat dibaiki lagi. Tidak dapat diubati lagi. Tapi untuk penyakit mental, dia orang boleh diubati. So itu lain cerita lah. So kita ada 3 kumpulan yang utama. Kumpulan yang pertama kita panggil dia neurosis. Untuk pesakit dalam kumpulan ni, dia mengalami perubahan dan gangguan di dalam pemikiran, perasaan dan kelakuan tanpa mencecaskan kewarasan. Jadi penyakit mental kumpulan ini, walau contohnya kemurungan ataupun kebimbangan, dia orang mungkin ada gangguan dalam emosi, dalam fikiran, mungkin dia rasa takut, perasaan mungkin dia rasa sedih. Kelakuannya mungkin dia macam letih, tak mau melibatkan diri dalam aktiviti dan sebagainya. Tapi dia masih waras. Maksudnya dia masih tahu beza apa yang baik, apa yang tidak baik. Dia masih boleh membuat keputusan. Untuk kumpulan yang kedua, psikosis, di mana pesakit dalam kumpulan ini juga mengalami perubahan yang amat ketara di dalam pemikiran, perasaan dan tingkah laku, serta kewarasan mereka terjejas. Jadi mereka ada gangguan dalam pemikiran, mungkin dia fikir ada macam ada suara cakap dengan dia, tapi dia tidak nampak orang. Ataupun dia boleh nampak sesuatu yang maya di mana orang lain tidak nampak pada waktu yang sama. Ini contoh-contoh lah. Setengah mungkin dia rasa macam dia percaya orang di sekeliling ada niat buruk terhadap dia, mau cederakan dia, padahal keadaan yang sebenarnya adalah sebaliknya. Jadi dia juga ada tingkah laku yang pelik-pelik. Contoh mungkin dia untuk alih tanpa tujuan, ataupun setengah you tengok tiba-tiba dia buka baju, bogel, lari di sana sini, ataupun dia buat perkara yang pelik-pelik. Untuk kumpulan untuk penyakit kumpulan ni, bila dia orang menghadapi penyakit pada mula-mula tu, dia memang kewarasan mereka terjejas. Jadi kadang-kadang mereka tidak tahu beza apa yang realiti tu, apa yang sebenarnya. So dia mungkin anggap dia punya halusinasi tu satu yang betul-betul wujud. Tapi kalau dia orang diberi rawatan, bila dia orang sembuh, kewarasan mereka akan balik, akan pulih. So mereka masih waras bila mereka sudah sembuh. So contoh penyakit di dalam kumpulan ni adalah penyakit skizofrenia, penyakit kecerdasan manik depresif, ataupun kita panggil penyakit tui kutub. Untuk kumpulan ketiga, dia melibatkan kecelaluan personality, di mana kecelaluan ini membuat seseorang itu mengalami kecacatan daripada segi perwatakan. So biasanya dia orang masih waras, dia masih boleh fikir, dia orang kebanyakan orang tidak ada kelakuan yang pelik-pelik. Cuma cara dia orang membuat sesuatu ataupun cara dia orang berinteraksi dengan orang kadang-kadang boleh menyebabkan masalah. Tapi kumpulan ini jarang datang untuk mendapat rawatan kerana mereka sendiri tidak menganggap tu sebagai sesuatu yang tidak bagus.
bagi mereka itu satu kebiasaan untuk mereka, itu perwatakan mereka. Tapi orang lain mungkin menghadapi banyak gangguan. Jadi apa kesan mental terhadap fizikal? Kalau ikut kajian yang telah dibuat, kemurungan berkaitan dengan risiko kematian akibat penyakit jantung bertambah. Boleh sampai 67%. Dia pun boleh menyebabkan risiko kematian akibat kanser bertambah sebanyak 50%. So, tengok. Gangguan mental ni memang boleh membuat gangguan terhadap fizikal. Contoh lain, skizofrenia, dia berkaitan dengan 2 kali ganda risiko kematian akibat penyakit jantung juga, dan 3 kali ganda risiko kematian akibat penyakit pernafasan. Okey, kita pun sudah tahu tekanan seseorang yang di bawah tekanan untuk satu jangka panjang, dia boleh mengkurangkan daya pertahanan tubuh. Bagaimana dengan kesan fizikal terhadap mental? Okey, kalau seseorang tu dia menghadapi penyakit kronik seperti kanser, kencing manis, penyakit senti dan juga HIV ataupun AIDS, selalu kita dapati bahawa kumpulan penyakit ini dia orang selalu mungkin berisiko mendapat kemurungan. Dan juga dia menambah risiko bunuh diri. Untuk pesakit stroke ataupun sakit angin amar, kita kajian dapati bahawa prevalen kemurangan pasca stroke, maksudnya selepas stroke tu, risiko bilangan pesakit yang mungkin mendapat kemurungan adalah 30%. Untuk sejenis penyakit kulit namanya psoriasis, keadaan penyakit ini berkaitan dengan tekanan dan kegelisahan. Di mana kalau seseorang tu yang penyakit psoriasis tu, pesakit psoriasis tu, kalau dia menghadapi tekanan yang kuat ataupun dia dalam kegelisahan, keadaan penyakitnya akan menjadi lebih teruk daripada biasa. So daripada sini kita boleh tengok, kesihatan fizikal dia akan mempengaruhi kesihatan mental, dan sebaliknya kesihatan mental juga akan mempengaruhi kesihatan fizikal. So, apa faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kesihatan mental? Sebenarnya penyakit mental ni dia bukan disebabkan satu sebab saja. Kadang-kadang sesuatu faktor tu, sesuatu yang berlaku tu mungkin cuma sebagai pencetus saja. Okey. So kita boleh lihat daripada 4 faktor. Faktor yang pertama, faktor biologi. Di mana kalau seseorang tu dia ada penyakit kronik ataupun dalam sejarah keluarganya ada ahli keluarga yang menghidapi penyakit mental, ataupun seseorang tu dia seorang yang menyalahgunakan data. Okey, ini semua akan membuat seseorang tu lebih cenderung ataupun berisiko untuk mendapat penyakit mental. Faktor yang kedua, faktor psikologi. Di mana cara pemikiran seseorang, personality ataupun perwatakannya juga mempengaruhi dia. Kalau seseorang cara pemikiran tu dia selalu lebih negatif, pesimistik ataupun orang kata, di mana kalau sesuatu berlaku ataupun sesuatu berita yang dia dengar, dia asyik fikir pasal yang keadaan yang buruk, ataupun kesan-kesan yang buruk dan sebagainya. So golongan ini dia lebih cenderung untuk mendapat penyakit kemurungan. Untuk perwatakan, kalau seseorang tu dia ada permintaan yang tinggi. Okey, maksudnya kalau dia nak buat semua kerja tu kemas-kemas, kena perfect, nak buat cepat. So, golongan ini dia lebih cenderung untuk mendapat penyakit kegelisahan. Dan juga kalau seseorang tu dia kurang kemahiran untuk mengatasi, untuk menghadapi situasi yang berlaku. Jadi kecenderungan dia untuk menghadapi penyakit mental tu lebih tinggi daripada orang yang ada kemahiran mengatasi. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia coping skill. Okey, seterusnya faktor persekitaran. So, sesuatu yang berlaku pada harian kita ataupun kita sudah merancang sesuatu tapi tiba-tiba ada gangguan ni,
Ini semua boleh menyumbang kepada kesihatan mental, di mana dia memberi tekanan. Okay, so kalau seseorang tu dia ada kejadian berlaku dalam kehidupannya, tapi dia tidak pandai ataupun dia tidak berupayaan untuk mengatasinya, so biasanya dia mungkin akan cenderung menghadapi penyakit kemurungan ataupun kegelisahan dan sebagainya. Faktor keempat, faktor sosial. Okey, seseorang tu kalau dia kekurangan sokongan, maksudnya mungkin dia seorang yang pendiam diri, tiada kawan, so dia ni mungkin lebih cenderung untuk mendapat penyakit mental juga. Okey, perselisihan yang dialami, tegangan dalam perhubungan, okey, ini pun boleh menyumbang kepada gangguan mental. So, untuk menyebabkan seseorang tu menghadapi penyakit mental, dia bukan terhad kepada satu faktor saja. Biasanya dia ada banyak faktor yang berinteraksi sama lain sampai satu tahap di mana bahan kimia dalam otak tu jadi tidak seimbang. Bahan kimia tu kita panggil neurotransmitter. So bila bahan kimia tu tidak seimbang, jadi muncullah tanda-tanda penyakit mental. Ikut jenis apa penyakit tu. So, jadi sekarang mungkin kita nak tahu cara-cara untuk mengekalkan kesihatan mental. So saya rasa ini yang paling penting lah. Okey, yang pertama kita kena amalkan gaya hidup yang sihat. Okey, di mana kita kena makan makanan seimbang supaya badan mempunyai zat-zat makanan yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Kita kena tidur mencukupi. So jangan selalu tidur lewat. Kita pun kena ada aktiviti rekreasi, bersenam dan bersukan, kerana aktiviti semua ni dia boleh tolong kita mengurangkan tekanan ataupun mengurangkan stres. So kita bila tekanan ataupun stres ni dikurangkan, kita dapat berfikir dengan baik, badan kita dapat berfungsi dengan baik untuk menghadapi cabaran yang kita hadapi. Okey, yang kedua, kita perlu amalkan pemikiran positif. Kita boleh fikir kesan buruk, negatif, tapi yang penting kita kena belajar untuk berfikir secara positif. Kerana apabila kita berfikir secara positif, emosi kita akan jadi positif. Contohlah, apabila kita mendengar sesuatu berita yang tidak baik, okey, mula-mula kita mungkin akan rasa sedih sikit. Kita boleh fikir, oh, kesan dia. Tapi kalau kita dapat fikir positif, emosi kita akan berubah daripada sedih kepada gembira ataupun biasa. So dengan itu kita rasa kurang tertekan dan kita dapat menghadapi perkara itu dengan lebih baik. Kadang-kadang pemikiran positif ni juga membantu kita untuk menghadapi cabaran tersebut, di mana kita jadi lebih yakin, di mana kita berharapan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, kita perlu meningkatkan kemahiran diri. Di mana yang di awal kan saya pernah cakap kalau kemahiran mengatasi itu kurang, jadi seseorang tu lebih cenderung untuk mendapat penyakit mental. So kita perlu selalu mempelajari sesuatu, meningkatkan kemahiran diri, macam belajar cara untuk menguruskan masa, belajar cara penyelesaian masalah, dan juga kemahiran yang kita perlu dalam kehidupan seharian. So bila kita ada banyak kemahiran, so apabila sesuatu berlaku ataupun apabila kita menghadapi sesuatu cabaran, kita dapat menghadapinya dengan lebih baik, di mana kita akan rasa kurang tertekan. Contohnya lah dalam situasi PKP sekarang ni, dan pada perintah kawalan pergerakan, ramai orang mungkin tidak dapat turun kerja ataupun terpaksa kerja di rumah ataupun tidak dapat keluar sewenang-wenangnya. So mungkin kita akan menghadapi banyak cabaran, kekurangan. Tapi dalam tempoh inilah kita boleh menggunakan dia untuk meningkatkan kemahiran kita. Mungkin kita belajar sesuatu yang baru, mungkin kita pupuk minat yang baru, dan semua ini akan
mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Yang keempat, meningkatkan sokongan. So kita tahu kan, kita sebagai manusia sekarang kita jarang dapat hidup bersendirian. Kita memang perlu bergantung kepada orang lain. So kita kena jalinkan hubungan yang baik dengan orang lain, dengan ahli keluarga, supaya apabila kita menghadapi sesuatu situasi, kita boleh ada tempat untuk minta pertolongan. Dalam aspek sokongan ni, sokongan daripada segi agama pun penting juga. Kerana aktiviti agama, sokongan daripada agama akan membuat kita rasa tenang, rasa berharapan kita dapat menghadapi. Kadang-kadang daripada segi sistem agama ni, kita dapat memperluaskan kenalan kita, di mana dia membuat kita ada lebih banyak sumber sokongan. Okey, jadi saya rasa ini sesuatu yang penting. Okey, di mana dia boleh membantu kita mengekalkan kesihatan mental. So, kalau kita lihat ajaran daripada Alkitab, okey, kita boleh rujuk kepada buku Tesalonika pertama, bab 5, ayat 16 hingga 18. Okey, di mana dia mencatat seperti ini. Hendaklah kamu sentiasa bersukacita dan berdoalah sentiasa. Hendaklah kamu bersyukur dalam segala keadaan, kerana hal inilah yang dikehendaki oleh Allah daripada kamu sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. So, saya sangat suka ayat-ayat Alkitab ini kerana dia juga merangkumi apa yang tadi saya sudah kongsikan tentang cara-cara untuk mengekal kesihatan mental. Di mana kita kena selalu bersukacita, bergembira. Kerana ini sesuatu yang kita boleh pilih sebenarnya. Kita boleh pilih sedih. Kita boleh pilih gembira. So, kalau bagi kamu pilih, kamu mau jenis mana satu? Pastinya gembira kan? Pastinya sukacita. So, kita buat senaman, kita makan makanan seimbang, kita tidur mencukupi, berrekreasi, kita berinteraksi dengan orang. Ini semua boleh membuat kita gembira. Dan berdoalah sentiasa. Maksudnya, bila kita berdoa, kita luahkan perasaan kepada Tuhan kita. So, dengan itu, kita akan rasa lebih senang hati. Dan juga, kalau kita berdoa juga, dia buat kita fokus kepada Tuhan. Supaya kita kurang fokus kepada orang. Kerana kalau kita fokus kepada orang, kita memang selalu akan rasa kecewa. Tapi dengan fokus kepada Tuhan, kita boleh dapatkan harapan. So, yang ketiga, bersyukur dalam segala keadaan. Kerana dengan bersyukur ni, kita akan jadi senang berasa gembira, dan juga kita tidak akan cepat putus asa, kita rasa tidak susah hati. Kerana bila kita bersyukur, pasti kita akan gembira. So, bersyukur ini juga akan mendorong kita, untuk menghadapi cabaran dalam seharian, di mana dia akan membuat kita lebih positif. Terutamanya dalam situasi pandemik COVID ini, kalau kita tidak dapat bersyukur, kita memang selalu akan dalam emosi yang negatif. Jadi kesimpulannya, kesihatan mental memang penting untuk kesihatan kita. So kita kena amalkan amalan yang sihat untuk menjaga kesihatan mental. Di mana dalam Alkitab pun suruh kita buat seperti ini. Sekiranya terdapat gangguan emosi, pemikiran dan tingkah laku, dapatkanlah rawatan secepat mungkin demi kesihatan mental. Kerana dengan rawatan yang secepat mungkin, jadi dia punya prognosis ataupun peluang untuk sembuh tu lebih tinggi. Kalau kita tunggu lama-lama bertahun-tahun baru dapat rawatan, mungkin rawatan tu ataupun proses untuk sembuh tu dia akan jadi lebih rumit dan lebih susah. Sekian saja perkongsian saya. Terima kasih kepada semua.
So kita serahkan balik kepada moderator ataupun kita jemput Dr. Chang untuk mengkongsi topiknya Ya. beliau. Terima kasih ya kepada Dr. Chong untuk gambaran yang begitu menyeluruh tentang penyakit mental, dan saya percayai semua kita sudah mendapat gambaran yang lebih jelas apa itu penyakit mental, dan mungkin menyedarkan kita bahwa penyakit mental ini lebih berleluasa daripada apa yang kita pikirkan. Dan terima kasih ya karena menyedarkan kita tentang jenis penyakit itu, apakah tanda-tandanya, dan juga apa yang boleh kita lakukan. Okey, seterusnya Dr. Chan Aileen akan berkongsi tentang kemurungan, satu aspek penyakit mental. Jadi saya persilakan dia untuk membentangkan topik ini. Hai, nama saya Dr. Chan. Shalom kepada semua. Terima kasih Miss Ho, terima kasih Ram dan STM kerana menjemput saya untuk memberi talk ini. Sebelum saya start, saya nak minta maaf lah terlebih dahulu sebab BM saya tak berapa fasih lah. Okay, so hari ini saya akan memberi talk tentang kemurungan, 5 mitos iaitu perkara yang salah ataupun palsu, dan 5 fakta. So mitos pertama, kemurungan hanyalah sejenis perasaan. Ramai orang rasa yang sedih tu sama dengan kemurungan, tetapi sebenarnya lain. Mereka akan kata, oh sedih tu biasalah, ataupun murung tu sebenarnya malas je, ataupun seseorang tu oh dia tak cukup setia kepada Tuhan, so dia dapat kemurungan, ataupun dia tak cukup kuat, dia lemah sebab tu dia dapat kemurungan. Tapi ini semua salah. Kita tengok fakta. Kemurungan adalah sejenis penyakit mental. So seperti ada statistik yang Dr. Wong sudah share, ini daripada World Health Organization juga, di tahun ini di peringkat global lebih daripada 280 juta orang dari semua peringkat umur mengalami kemurungan. Dan kalau kita nak tengok dalam Malaysia pula, hampir setengah juta rakyat Malaysia mengalami gejala kemurungan. So ini daripada National Health and Mobility Survey 2019. So ini 2019 punya statistik, dan sekarang 2021 mesti lagi ramailah yang ada masalah kemurungan. Hari ini saya nak fokus kepada kecelaruan episod kemurungan major, iaitu major depressive disorder. Sebenarnya ada beberapa lagi jenis kemurungan, tapi hari ini saya fokus kepada major depressive disorder. Dia penyakit biasa, iaitu maknanya dia common, tetapi penyakit yang serius yang boleh mempengaruhi mood dan tingkah laku seseorang. Okay, so bila seseorang tu datang jumpa doktor, dia selalu tanya kita, ada tak cara nak confirm saya ada murung tak? Ada tak macam COVID PCR, murung PCR ada tak? Ataupun blood test, kita ambil darah positif untuk kemurungan. Tetapi tidak ada macam tu, kita akan tengok kepada tanda-tanda. So saya akan beritahu 5 atau 9 simptom yang seseorang akan ada di dalam kemurungan. So kalau ada seseorang tu ada 5 atau lebih simptom, dalam sekurang-kurangnya 2 minggu kita boleh diagnosekan ataupun menyatakan yang pesakit itu ada kemurungan. So nombor 1 ialah perasaan murung ataupun perasaan sedih yang berpanjangan. Nombor 2, anhedonia ataupun hilang minat. Contohnya dulu mereka mungkin berkebun ataupun mereka suka bermain badminton ataupun basketball, tapi sekarang mereka hilang minat. Mereka rasa
tak nak buat semua tu, ataupun bila mereka buat, mereka tak rasa seronok bila mereka buat hobi-hobi mereka. Okay, nombor 3, perubahan selera atau berat badan. Perubahan selera maknanya mereka akan tidak makan, ataupun di sebaliknya mungkin mereka bertambah makan. So dia akan mengakibatkan berat badan sama ada bertambah ataupun menyusut. Dan secara lazimnya selalunya doktor akan ambil lebih kurang ataupun lebih 5% daripada berat badan normal dia. So kalau dia lebih 5% ataupun kurang 500, itu bermaksud yang ada perubahan berat badan yang signifikan lah. And nombor 4, perubahan tidur. Pesakit yang ada kemurungan ada kesukaran untuk tidur, ataupun di sebaliknya mereka tidur je, satu hari mereka boleh tidur. Okay. Simptom kelima, kehilangan tenaga. Seseorang tu boleh rasa lembab dan secara fizikalnya tak bermaya. So bila mereka bergerak ataupun mereka buat kerja, seluruh badan mereka rasa sangat berat. Okay. And nombor 6, membenci diri sendiri, perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang kuat. Mengkritik diri sendiri dengan teruk terhadap sesuatu kesalahan. So ada pesakit, saya ada satu pesakit yang dia mengalami masalah kemurungan, dan bila dia pergi kerja, dia buat sesuatu kesalahan yang sebenarnya sangat kecil, tetapi dia rasa sangat teruk dan dia rasa dia bukan pekerja yang bagus, dan dia rasa dia bebanan kepada syarikat itu, dan fikiran tu dia bawa balik pula ke rumah, dan dia rasa oh dia bukan anak yang bagus, dia bukan kawan yang bagus ataupun adik yang bagus. So ini perasaan benci diri lah. Okay, selain itu mereka juga merasa ada perasaan keresahan, suka untuk fokus, membuat keputusan atau mengingati sesuatu. So bila mereka buat sesuatu, dia perlukan masa yang sangat lama untuk menyelesaikan sesuatu tugas tu. Dan di tahap yang sangat teruk, kemurungan yang sangat teruk, ada fikiran kematian atau bunuh diri. So setiap orang punya tanda atau gejala kemurungan sebenarnya agak berbeza. Ditambahkan dengan semua yang saya dah nyatakan tadi, ada juga yang ada rasa sakit. So ada yang rasa sakit kepala, ada sakit badan ataupun sakit perut, ataupun masalah penghadaman yang bukan disebabkan oleh masalah fizikal dan tidak hilang dengan rawatan ubat. Ada segelintir juga yang berasa gelisah. Mereka rasa terganggu tanpa ada sebab yang khusus. So orang lain akan komen, kenapa you tak boleh duduk diam? Kenapa you jalan sini, jalan sana? Ada juga yang mudah rasa marah. So tahap toleransi mereka jadi rendah dan mereka mudah marah walaupun disebabkan perkara yang kecil. Okay. So kita pergi kepada mitos kedua. Hanya orang dewasa yang boleh mendapat kemurungan. So kat sini ada banyak aktor, aktris dengan singer yang mengalami kemurungan lah. So adakah sebenarnya orang dewasa ataupun mungkin artis saja ke yang boleh dapat kemurungan? So sebenarnya itu salah. Fakta kedua, penyakit kemurungan boleh dihidapi oleh sesiapa saja. Dia tak ada diskriminasi lah. So tidak kira umur, tak kira etnik, tak kira kumpulan ekonomi, tak kira jantina. Tetapi kita perasan yang perempuan lebih banyak yang ada kemurungan daripada lelaki. Tapi tak bermaksud yang orang lelaki tak dapat kemurungan ya. Okey, so yang ni pun Dr. Wong ada cerita sikit kenapa saya. So ada ramai pesakit yang datang tanya, kenapa saya saja yang ada kemurungan, kenapa orang lain tak ada. Tapi sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi tu, seperti genetik,
persekitaran dan psikologi. Seperti Dr. Watt cakap, jikalau ada ahli keluarga yang mungkin ada penyakit mental ataupun masalah kemurungan, pesakit itu juga ada risiko yang tinggi, lebih tinggi daripada biasa untuk mendapat kemurungan. So kat bawah ni saya ada bahagi kepada remaja dan dewasa. Di antara penyebab kemurungan di dalam remaja, selalunya bila remaja datang, isu-isu yang berkaitan selalunya dengan kepercayaan diri mereka, buli, prestasi akademik yang kurang baik, orientasi seksual atau menjadi mangsa penderaan fizikal, seksual dan emosi. Apabila seseorang itu mengalami trauma pada usia remaja ni, ia dapat menyebabkan perubahan jangka panjang sebab dia memberi kesan kepada bagaimana otak mereka bertindak balas terhadap ketakutan dan tekanan. So dia akan mengakibatkan dia mendapat kemurungan. Okay, kita tengok kepada orang dewasa pula. Selalunya isu mereka berkaitan dengan peristiwa hidup seperti perceraian, kematian orang yang dikasihi, persaraan, masalah duit, penyakit serius seperti diabetes, kanser, penyakit jantung, penyakit Parkinson. Tambahan pula jikalau seseorang tu ada guna alkohol dan dadah. So kita pergi kepada mitos ketiga, kemurungan tidak boleh dirawat. So ramai yang rasa kalau kerja keras dia boleh mengalahkan kemurungan ataupun kemurungan hanya boleh diatasi dengan ubat. Ataupun Tuhan menciptakan kemurungan untuk buat saya derita saja. Ataupun Tuhan buat saya derita sebab dia nak saya belajar sesuatu. Dan last sekali, saya boleh mengalahkan kemurungan jikalau saya kuat mental. Tetapi ini semua salah. Okey. So macam mana kita selalu merawat kemurungan? Dia sebenarnya boleh dirawat dan jenis-jenis rawatan yang kita sediakan ialah nombor 1, psikoterapi ataupun terapi percakapan. Selalunya psikoterapi dibuat oleh ahli psikologis dan dia memerlukan lebih kurang 8 sampai 12 sesi bergantung kepada jenis terapi. So terapi percakapan tu selalu orang ingat ialah bercakap sahaja, bercakap dengan kawan, tetapi ini memang lain lah. So apa matlamat dalam terapi bercakapan ialah untuk mengubah corak pemikiran dan meningkatkan kemahiran mengatasi masalah untuk menangani tekanan dan konflik kehidupan. Ahli psikologis akan menilai pesakit dulu dan dia akan recommend terapi yang sesuai. So 3 jenis terapi yang biasa digunakan ialah tingkah laku kognitif ataupun CBT, terapi interpersonal dan psikoterapi psikodinamik. Ada banyak lagi jenis tetapi ini yang paling common lah. Okay, nombor 2 ialah ubat-ubatan ataupun antidepresan dan ketiga rangsangan otak. Ini selalunya kita beri jikalau nombor 1 psikoterapi dan ubat-ubatan dia tak berapa berkesan ataupun kurang berkesan dan ini dibuat di hospital. So rangsangan otak contohnya ialah electroconvulsive therapy dan magnetic transcranial berulang atau RTMS dan ini selalunya kita gunakan untuk gangguan kemurungan yang sangat teruk. Okay, mitos keempat. Once saya makan, perlu makan ubat untuk selama-lamanya. So ada orang berpendapat, ubatan antidepresan ni dia macam dadah. Dia akan menyebabkan saya ketagih. Hari ni saya makan 1 biji, esok 2 biji, tahun depan 5 biji. Tetapi itu palsu. Ubat-ubatan boleh menjadikan saya zombie. Nanti saya tak boleh nak berfikir, saya tak boleh makan, saya tak boleh bekerja. Dia akan rasa, ada orang ramai yang rasa macam tu. Ubatan boleh menyelesaikan masalah saya.
once saya makan ubat, saya tak ada masalah sudah. Saya boleh, saya tak ada masalah dengan kerja, saya akan ada banyak duit. Tetapi semua ini ialah palsu. Okay, so adalah sangat penting untuk dapat rawatan yang paling sesuai. Apabila merawat kemurungan dengan ubat antidepresan, 2 sehingga 4 minggu diperlukan. Ni dalam puratanya lah, tetapi ada yang dapat kesan, efek dalam masa 5 ke 7 hari sebenarnya. So 2 hingga 4 minggu diperlukan untuk berasa lebih baik dan 10 hingga 12 minggu biasanya diperlukan untuk pemulihan yang berkesan daripada kemurungan. So ubatan bukan macam pil magic lah, bukan satu hari nanti esok semua akan okey. Tak ada pil magic lah. Okay, so dos dan gabungan ubat-ubatan yang membuat anda lebih baik dan kekal baik harus diteruskan sekurang-kurangnya 1 tahun. Ubat antidepresan akan membantu anda dari segi mood, perasaan serta motivasi anda untuk menyelesaikan masalah yang anda hadapi. Anda tidak boleh berhenti mengambil pil antidepresan secara mendadak. Sebaliknya, anda harus mengurangkan dos sedikit demi sedikit seperti yang disarankan oleh doktor. Sekiranya anda berhenti secara mendadak, terdapat implikasi yang buruk untuk anda kerana anda harus melalui fasa withdrawal. Ini kerap berlaku di klinik sebab pesakit selalu bagi tahu saya, sebab jiran saya cakap tak perlu ambil ubat. Kawan saya yang doktor juga cakap tak perlu ambil ubat. Tetapi saya ingin nasihatkan semua, kalau ada yang mengambil pil antidepresan, jangan berhenti secara mendadak. Okay, seperti semua ubatan, ada kemungkinan terdapat kesan sampingan. Ada sebahagian yang tak ada kesan sampingan langsung, tapi ada segelintir yang memang ada, dan yang paling common, yang biasanya ialah sembelit, diarrhea, pening. Tapi apa yang paling penting ialah kena bincang balik dengan doktor dan bagi tahu dia ada kesan sampingan tersebut dan mungkin doktor akan adjust dos ubat ataupun tukarkan ubat kepada ubat yang lagi sesuai untuk pesakit. Okay, so last mitos, fikiran bunuh diri akan hilang selagi tak bercakap tentangnya. Ada yang berpendapat bercakap tentang kemurungan saya akan jadikan dia lagi teruk. Ataupun pertanyaan tentang fikiran bunuh diri akan menyebabkan seseorang tu untuk ada fikiran bunuh diri. Tapi ini semua salah. Okay, faktanya ialah menyembunyikan perasaan sedih atau murung boleh menghalang proses pemulihan. So, saya nak nasihatkan untuk bercakap dengan profesional atau seseorang yang anda selesa. So, ramai orang bertanya saya, kalau saya ada kawan yang nampak murung, macam mana saya nak tanya dia okey ke tak? Boleh tak? Saya just tanya, kau okey tak? So, di laman minda ni ataupun di website areyook.org.au daripada Australia lah. Setiap hari ialah hari kau okey. So macam mana nak tanya kau okey ke tak? Kita boleh tanya macam ni. Bro, sis, apa macam kau sekarang? Kalau dia jawab, tak, aku tak okey. Kita boleh bertanya, apa yang berlaku? Berapa lama dah kau jadi macam ni? Aku bersedia untuk dengar kalau nak cerita apa-apa. Katakan dia kata, aku okey je, tapi dia sebenarnya nampak tak okey. Kita boleh cakap macam ni, aku tengok kau macam lain sikit, tak macam biasa. Aku ada kat sini kalau nak kongsi atau cerita apa-apa. Ada siapa yang kau rasa selesa nak bercakap atau bercerita? Yang penting kita kena dengar dan elakkan menghukum atau mengkritik. So kita jangan cakap, kenapa you macam ni? You tak cukup kuat lah, you sangat lemah lah. So semua ini tak menggalakkan kepada pesakit lah. Macam mana kita beri galakan dan sokongan?
mungkin kita boleh bertanya, macam mana aku boleh tolong kau? Ada apa-apa cara kau rasa kau boleh kurangkan tekanan ni? Ataupun kita tanya mereka, kau minat buat apa? Kalau mungkin dia suka sports, okey, luangkan masa dengan dia untuk buat aktiviti tersebut. Pernah tak terfikir nak bercakap dengan doktor atau kaunselor? Dan jangan lupa untuk ambil peluang untuk keep in touch. Jom sembang lagi minggu depan ataupun esok. Okay. Kenapa ada pesakit yang ada fikiran ingin mencederakan atau bunuh diri? So ini 3I dalam English. So intolerable, inescapable ataupun interminable. So seseorang tu mungkin rasa tidak tahan dan tak dapat menanggung tahap kesusahan dia. Ataupun inescapable, dia tak dapat elakkan ataupun tak dapat hindari, dia tak dapat lepaskan diri daripada kesakitan tu. Dan interminable, dia rasa kesakitan tu tak ada penghujung, tak akan berhenti. Okay, so inilah slide saya. Jikalau ada kawan ataupun nampak seseorang tu dalam situasi yang bahaya, boleh call talian kecemasan negara 999, bukan macam dalam filem, bukan 911 bukan 911 tapi 999. Kita juga ada talian kasih ataupun WhatsApp. Ini ialah 24 jam dan ada kaunselor lah. Tetapi talian kasih ni dia lebih kepada masalah kalau ada penderaan, talian kanak-kanak, pembuangan bayi, kebajikan, perlindungan. Jikalau ada sesiapa di sini ada ingin dapat rawatan melalui kaunselor, ada juga National Association of Christian Counsellors. Dan yang last kali kat bawah tu ada website untuk tengok macam mana kita nak dapatkan rawatan daripada hospital, cara untuk kena pergi ke klinik kesihatan, lepas tu ke hospital. Dia akan ajar step by step lah. Okay, so ini saja untuk talk saya hari ini. Thank you. Okay, terima kasih ya banyak-banyak Dr. Chan Aileen. Saya pasti kita sudah mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang apa itu kemurungan dan juga membetulkan mungkin salah tanggapan yang kita ada tentang apa itu kemurungan dan orang yang mengambil obat, mengapa. So, terima kasih menjelaskan peringkat-peringkat yang berbeza, mitos dan apa itu fakta. Ya. Sekarang kita akan masuk sesi soal jawab. Sila catatkan dalam ruang Q&A itulah kalau ada apa-apa soalan yang hendak dikemukakan dan nyatakan juga soalan itu ditujukan kepada siapa, sama ada Dr. Chan atau Dr. Wong. So kita mula dengan soalan yang pertama dari Alice Junis. Tidak disebut di sini siapa soalan itu ditujukan. Dia kata, doktor, saya ada soalan, apakah faktor dominan yang menyebabkan dissociative identity disorder atau multiple personality disorder? Ya, adakah penyakit jenis ini dapat disembuhkan sepenuhnya? So mungkin ya, kepada siapa ini tidak disebut ditujukan. Mungkin Dr. Chan mau ambil soalan ini tidak? So actually saya pernah ada satu saja yang ada dissociative identity disorder atau multiple personality disorder. Sebenarnya penyakit ini agak rare ataupun dia tidak common lah. Saya hanya boleh nasihatkan untuk datang ke klinik untuk didiagnoskan sebab ya macam saya katalah ini penyakit ini kurang common lah. Dan ada yang
mungkin mereka berpendapat yang mereka ada multiple personality, tetapi tekanan yang mereka alami ada kemungkinan diekspreskan daripada personality yang lain. Ya, mungkin Dr. Wong ada experience yang lebih. Saya pun jarang mendapat pesakit penyakit ini. Cuma ada seorang saja juga. Tapi biasanya dia berkaitan dengan pengalaman zaman dulu. Contohnya mungkin dia pernah dianiaya ke, dibuli ke, ataupun sesuatu yang tidak baik, trauma berlaku dengan dia. Okay, so kadang-kadang dia orang menghadapi situasi ini sebagai satu coping. So rawatannya ialah melalui psikoterapi biasanya lah, di mana kena datang ke hospital untuk ataupun jumpa pakar clinical psychologist untuk dapat rawatan. So dia bukan satu rawatannya satu proses yang panjang, ambil masa, dan juga biasanya dia mungkin tidak dapat sembuh sepenuhnya. Okay, cuma dia orang boleh daripada rawatan tu dia belajar untuk kemahiran mengatasi dan juga untuk live hidup dengan dia, di mana yang dia akan belajar cara-cara untuk mengurangkan gangguan daripada tanda-tanda penyakit itu. Itu saja. Okey, terima kasih. Soalan dari Fiona Lisa Aldrin, ada seorang pastor mengatakan mereka yang benar-benar memiliki Kristus tidak akan mengalami masalah mental. Ini adalah satu stigma atau aib, sesuatu yang memalukan, yang wujud dan seolah-olah menyalahkan pesakit. Apa pendapat doktor tentang hal ini? Bagaimana untuk berhadapan dengan orang yang membuat tuduhan seperti ini? Saya rasa kedua-dua doktor boleh menjawab inilah sebab ini ya secara umum. Ini tentang mungkin saya jawab dulu. Jawab dulu. Bagi saya kan, walaupun kita seorang Kristian, tak semestinya kita tidak akan menghadapi penyakit mental. Okay. Kadang-kadang ini mungkin sebagai satu dugaan juga, di mana Tuhan membuat kita lebih tabah, lebih baik apabila kita menghadapi sesuatu penyakit. Tapi kalau kita betul-betul belajar semua yang dicakap, mengikuti semua yang diajar di dalam Alkitab, memang kita boleh amalkan kesihatan mental yang baik. Cuma kita kena fikir, kita manusia kan. Jadi kita memang ada kekurangan. Walaupun pastor juga, dia orang pun manusia juga. Dia orang pun ada kekurangan juga. Jadi saya pun ada merawat beberapa orang pastor yang mengalami kesihatan gangguan mental, di mana biasanya satu tu kemurungan, yang satu tu kegelisahan. Tapi bila dia orang datang untuk mendapat rawatan, keadaannya dia orang sembuh dan dia masih boleh melayani dengan baik. So yang penting tak kisah siapa dapat penyakit mental, yang penting ialah mendapat rawatan secepatnya. Dr. Chan nak tambah apa-apa? Ya, saya setuju dengan Dr. Wong. Saya rasa mungkin saya pastor yang berpendapat macam itu, saya rasa memang saya tidak berpendapat samalah dengan pastor itu. Tetapi soalan dia bagaimana nak berhadapan kan untuk tuduhan macam tu. Mungkin boleh educatekan lah ataupun nak bagi tahu pengalaman sendiri, dan itu boleh at least bagi keterangan kepada pastor jugalah. Sebenarnya penyakit kemurungan ialah penyakit mental seperti penyakit yang lain, seperti penyakit tekanan darah tinggi, seperti diabetes, dia sebenarnya ialah penyakit. Terima kasih ya untuk penjelasan itu, karena banyak kali orang menganggap Kristian ya tak boleh menghadapi penyakit mental, dan penyakit mental itu dianggap penyakit yang lebih teruk daripada penyakit fizikal. Jadi kalau kita boleh menganggap itu ya salah satu penyakit, hanya ada orang penyakitnya mungkin lain lah, ada orang penyakitnya mental. Tapi
stigma itu, aib itu, ini sesuatu memalukan dan menyebabkan mungkin ramai yang tidak pergi mendapat bantuan lebih awal daripada yang sepatutnya lah. Sedihlah kalau ada pastor yang berkata demikian. Ini dari pandangan saya lah sebagai pencara di STM, saya amat menyedihkan bila pastor berkata demikian lah. Okay. Nah, soalan seterusnya, sejauh manakah keberkesanan ubat yang diberikan oleh hospital untuk merawat bipolar atau masalah mental yang lain? Bolehkah pesakit bipolar sembuh sepenuhnya? Jika iya, berapa lama masa yang diperlukan? Banyak soalan di sini. Mungkin kita ambil yang pertama tuh. Sejauh mana keberkesanan ubat yang diberikan oleh hospital untuk merawat bipolar atau masalah mental yang lain? Untuk masalah bipolar, sebenarnya ubatan memang sangat diperlukan lah, sebab masalah bipolar ialah masalah kronik, penyakit mental yang kronik. So sejauh mana dia berkesan, dia memang berkesan. Dan tetapi bukan sahaja ubatan yang perlu dimulakan, persekitaran pun kena berubah, dan mungkin apa yang dia alami, stres yang mereka ataupun tekanan yang mereka alami pun mereka kena belajar untuk mengatasinya lah. Okay. Dan juga jika berapa lama masa untuk perlu untuk sembuh. So untuk definasi sembuh tu, untuk doktor selalunya ialah sembuh daripada segi fungsi. Maknanya boleh tak seseorang tu ada keluarga, boleh bekerja, boleh ada relationship yang bagus dengan keluarga. So dengan ubatan dan dengan rawatan, mungkin dengan rawatan psikoterapi juga, saya rasa dia boleh sembuh. Berapa lama masa yang diperlukan tu, itu memang bergantung kepada setiap pesakit, sebab setiap pesakit punya tekanan sangat berbeza, macam mana mereka cope dengan mereka punya stres pun berbeza, dan selain tu ubatan pun ada efek yang berbeza kepada setiap orang. Contohnya di dalam seseorang yang mungkin ada penyakit lain secara bersama bipolar ni, mungkin ada sukar sikit untuk sembuh dengan cepat. Dr. Wong, ada apa-apa nak tambah? Ya, sebenarnya ubat yang sedia ada tu memang berkesan untuk merawat penyakit bipolar. Tapi kadang-kadang dia bergantung kepada individu juga. Kerana di mana ubat ni berkesan untuk pesakit yang satu, tak semestinya akan berkesan pada orang yang satu lagi. Jadi yang penting ialah bila terima rawatan, kita kena makan ubat ikut ketetapan. Kalau ada kesan sampingan ataupun rasa tiada perubahan, kena secara jujur lah untuk bagi tahu doktor, supaya doktor yang merawatnya boleh buat mungkin kalau dos tak cukup boleh naikkan dos. Kalau dos sudah cukup tapi masih tidak berkesan, boleh tukar ubat dan sebagainya. Dia ada banyak cara rawatan. So jadi bagi saya berapa lama dia nak sembuh tu bergantung kepada individu juga. Kalau individu yang memang berfikir positif, makan ubat dengan tetapnya dan juga mengikuti program-program dan rawatan yang berkaitan, peluang untuk sembuh tu memang ada, memang tinggi sebenarnya. Itu saja tambahan saya. Okey, kita ambil soalan dari Magdalene Masmuna ya. Ini ditujukan khusus kepada Dr. Chan. Jika seorang sentiasa nampak hantu, bagaimana dari pandangan perubatan dan rawatan? Adakah ia juga dikategorikan dalam kemurungan atau depresi?
Okay, hi Magdalene, thanks untuk tanya soalan. So jika seseorang sentiasa nampak hantu, sebenarnya kategori kemurungan atau depression, macam saya bagi tanda-tanda tadi kan, yang ada 5 simptom untuk jangka masa 2 minggu itu, kalau dia ada gejala macam itu dan tambahan pula dia nampak hantu, saya rasa yang penting kena ke klinik dulu untuk tanya dulu doktor, sebab mungkin pesakit itu mungkin juga ada gejala-gejala yang lain. So nak bagi tahu kategori dia dalam kemurungan ke ataupun dalam psikosis yang dalam kategori yang lain tu, memang kena jumpa pesakit dulu. Ya, okey, terima kasih. Dr. Wong, ada apa nak tambah tentang ini? Tapi walaupun ditujukan kepada Dr. Chan, tapi ada tidak dari pengalaman kamu nak tambah? Saya setuju dengan Dr. Chan. Okey, ini dari Vivian Sin. Sebagaimana kita dapat memujuk atau menggalakkan kawan-kawan yang kemungkinan ada penyakit mental untuk mendapatkan rawatan jika mereka tidak yakin atau takut untuk mendapatkan rawatan? Okay, first dia kena datang STM. So saya rasa kena faham dulu kenapa kawan tu tak yakin ataupun takut. Adakah dia takut sebab stigma ataupun dia takut sebab doktor mesti akan bagi ubat, saya tak suka ubat. So mungkin dengan education ataupun dengan fakta-fakta yang tadi saya bagikan, mungkin dia akan lagi yakinlah. Dan yang paling penting juga ialah sokongan daripada kawan dan keluarga. So kalau ada sesiapa juga yang ada mungkin sudah mengalami penyakit mental, adakah dan dia nampak, itu saya rasa lagi baiklah bila dengar pengalaman ataupun nampak dengan mata sendiri yang bila dapat rawatan tu memang berkesan. Itu saya rasa paling baik untuk memujuk atau menggalakkan kawan. Okay. Dr. Wong? Sebenarnya yang penting ya, kalau kita nak bujuk kawan pergi dapat rawatan kan, kita kena bagi sokongan. Kadang kalau dia orang memang ragu-ragu kerana takut orang lain tidak akan menerima mereka kalau mereka didiagnose atau penyakit mental. Jadi sebagai kawan kita nak tolong dia secara ikhlas kan. So kita kena bagi sokongan walaupun kita bagi galakkan dia pergi dapat rawatan. So kita kena sentiasa sokong dia juga, bagi galakkan juga. Supaya dia faham, okey. Oh, rupa-rupanya ada orang masih ambil berat tentang saya, masih bagi sokongan dengan saya. Saya tahu di kalangan masyarakat memang ada sebahagian yang di mana dia orang memandang serong terhadap penyakit pesakit mental. Di mana mungkin kata dia orang gila ke, dia orang kata ni puak-puak ke dan sebagainya. Tapi kita tahu waktu dia orang sakit memang dia ada gangguan daripada segi fungsi. Tapi selepas dia mendapat rawatan, fungsi dia akan pulih beransur-ansurnya. So kalau kita boleh bagi galakkan, kita bagi sokongan, memang mereka boleh sembuh dengan baik. So yang pentingnya penerimaan daripada masyarakat amat penting. So saya rasa webinar ini juga satu peluang untuk orang ramai faham tentang penyakit mental. So harap-harap semua peserta ni lepas ni ada sikit perubahan dalam tanggapan terhadap penyakit mental, tak akan terus memberi sokongan kepada kita punya rakan-rakan ataupun member gereja yang ada penyakit mental. Ya, saya rasa ini memang sangat penting sebab pandangan negatif terhadap penyakit mental, kadang-kadang disamakan penyakit mental itu dengan orang yang gila, maka tidak menggalakkan orang untuk menyatakan mereka ada masalah ini dan kemana mereka boleh mencari bantuan, sokongan. So memang
saya tak tahu. Bagi saya pada umumnya di dalam gereja ini sesuatu yang tidak dibincangkan secara terbuka. Jadi kalau kata ada penyakit mental, wah macam Dr. Wong kata orang pandang serum lah ini. Tapi kalau kita anggapnya sebagai salah satu penyakit yang sesiapa pun boleh hidap, maka orang lebih terbuka lah untuk membantu atau menghulurkan sokongan kepada mereka yang memerlukan. Okey, kita ambil soalan ini. Okey, Vivian tambah, apakah prosedur untuk pesakit luar mendapatkan rawatan penyakit mental di hospital kerajaan? Selalunya kita akan minta pesakit untuk dapatkan surat rujukan daripada sama ada klinik kesihatan ataupun GP, dan dia boleh mendapatkan tarikh untuk dapat rawatan di klinik psikiatri lah. Itu selalunya yang kita sarankan. Ada segelintir yang tak berapa comfortable untuk pergi ke klinik kesihatan ataupun hospital. Ada segelintir yang pergi ke Mentari. Mentari ialah satu pusat kesihatan mental jugalah. Tetapi tidak semua hospital berdekatan yang ada Mentari. Okey. Saya buat sedikit penambahan. So itu prosedur dia lah untuk mendapat rawatan di hospital kerajaan. Tetapi untuk kes-kes emergency kecemasan, contohnya lah kalau pesakit itu ada niat bunuh diri ataupun pesakit itu ada mengalami halusinasi ataupun delusi yang teruk di mana dia mungkin ada niat nak mencederakan orang lain ataupun mencederakan diri sendiri. Untuk kes-kes ni boleh dirujuk kepada unit kecemasan, Jabatan Kecemasan secepat mungkin. So dia orang boleh terus pergi sana tanpa surat rujukan, di mana nanti doktor-doktor yang bertugas atas panggilan, di mana hospital kalau dia ada doktor pegawai perubatan daripada Jabatan Psikiatri, memang dia orang akan turunlah untuk tengok dia orang di unit kecemasan, kemudian bagi rawatan. So ini satu cara dia juga lah untuk tempat rawatan di hospital kerajaan. Ada satu soalan yang menarik di sinilah. Apakah perbezaan di antara orang gila dan yang mengidap sakit mental? Mula dengan Dr. Wong dulu. Ya, seperti yang saya benar sentuh sedikitlah dalam ceramah saya tadi. Memang kita tahu penyakit mental ni dia memang ada gangguan kepada fungsi di otak. Jadi dia ada tanda-tanda sakitnya. Okay. So gila sebenarnya kita satu perkataan yang kita ambil untuk menggambarkan orang yang cacat otak dengan penyakit pesakit mental. Dia secara perkataan yang secara umum gambarannya, tapi sebenarnya perkataan ini kadang-kadang tidak sesuai untuk digunakan untuk pesakit mental, di mana yang saya sudah tadi ada buat sikit penghuraian macam pesakit kemurungan, pesakit kegelisahan dan banyak pesakit mental lain. Dia orang masih waras, dia masih tahu apa yang betul, apa yang salah, apa yang bagus, apa yang tidak baik. So kita tidak boleh kata dia orang gila. Okay, kalau seseorang tu dianggap gila, maksudnya dia sudah hilang waras. So dia tidak tahu beza apa yang baik, apa yang buruk, apa yang betul, apa yang salah. So biasanya saya anggap kalau contohnya lah, kalau memang dia ada kerosakan ataupun kecederaan pada otak, yang di mana kecederaan itu adalah kegagalan, di mana dia tidak dapat dipulihkan, mungkin dia akan jadi gila. Tapi kita sebenarnya tak sesuai untuk guna perkataan itu, kerana dia bukan betul-betul mau buat macam tu.
dia ada kekurangan. So macam pesakit skizofrenia. Waktu dia ada banyak halusinasi ataupun delusi, memang dia akan berkelakuan pelik-pelik dan sebagainya. Tapi bila dia diterima rawatan, dirawat, dia akan pulih. Bila dia pulih, dia tidak akan berhalusinasi lagi, tidak akan berkelakuan pelik lagi. So dia orang sebenarnya sembuh. So kita lebih baik kita jangan anggaplah pesakit mental ni sebagai orang yang gila, kerana memang dia orang akan sembuh bila dapat rawatan. Dan setengahnya tu masih waras lagi. So bagi saya, kita adalah tidak adil untuk kita cakap dia orang gila. Ya, itu pendapat saya. Terima kasih ya untuk penjelasan itu. Saya rasa itu sudah cukup jelas. Ini dari Mageswari. Soalan, maksud saya, sekiranya ada tabiat memberus gigi 2 atau 3 kali pada masa yang sama, adakah ini tanda kita dalam keadaan tekanan? Mungkin Dr. Chan boleh? Dr. Wong nak mula dulu. Saya dululah. Okey, bagi saya kan, kadang-kadang kita tidak dapat tengok daripada ini maklumat yang singkat saja. Kerana kita kena faham. Yang pertama, kenapa dia perlu berus gigi sampai 2-3 kali? Itu yang paling penting. Kalau dalam otaknya dia asyik fikir, oh gigi saya masih tidak bersih lagi, so dia akan ulang lagi berus gigi dia. So ini mungkinlah dia menghadapi penyakit kita panggil OCD ataupun Obsessive Compulsive Disorder. Ya, so kalau dia nasihat saya ialah kalau seseorang tu nak tahu sama ada ini sesuatu yang normal ke tak normal, lebih baik jumpa doktor untuk dapat pemeriksaan dan yang selanjutnya supaya dapat mengenal pasti sama ada betul-betul ada penyakit mental ke ataupun sesuatu yang normal. Okey. Itu saja. Okey. Dr. Chan ada nak tambah atau okey dengan jawapan? Saya rasa yang soalan Magis mungkin ada berkaitan sikit dengan Jusnizah juga yang selepas tu. So saya jawab yang OCD punya lah. So untuk Jusina, OCD merupakan sesuatu penyakit berbahaya atau hanya personality seseorang? Obsessive compulsive disorder, macam dia punya diagnosis, bila kita tengok disorder sebenarnya ialah kira sudah ada penyakit lah. So bila ada penyakit maksudnya dia perlukan rawatan. Kenapa kita panggil sesuatu tu penyakit? Dia sebenarnya sudah mempengaruhi kita punya fungsi. Maknanya OCD tu, penyakit tu ada efek, ada kesan kepada kita punya kerja, kita punya kehidupan dengan keluarga, dengan kawan-kawan. So dalam OCD mungkin seseorang rasa tak boleh nak tahan dengan kotor. So dia akan berulang kali buat lapkan meja sampai dah lewat untuk pergi kerja, ataupun masa kerja pun tengah lap lagi sampai semua kerja tak dibuat. So penyakit kalau nak cakap berbahaya, saya rasa berbahaya dari segi dia sudah hilang fungsi dia dan perlu rawatan. Ada juga obsessive compulsive personality, ada juga orang yang rasa semua kena teratur, semua kena bersih, tetapi dia tak mempengaruhi dia punya kehidupan. Dia masih lagi boleh bekerja. Bekerja tu tak ada masalah. Relationship dengan kawan-kawan pun semua tak ada masalah. Dia cuma suka teratur. So itu mungkin dia punya personality sajalah. Itu bukan disorder, itu bukan penyakit. Okey, terima kasih. Ini boleh ditujukan kepada kedua-dua doktor lah. Apakah pendapat tentang impak rawatan mental di tempat kerja? Adakah masa depan kerja seseorang akan terjejas selepas dapatkan rawatan mental? Bagi pendapat saya kan, soalan ini melibatkan dua faktor. Satu tu faktor pesakit tu, satu tu faktor dia punya majikan ataupun orang di sekeliling dia. Faktor
pada pesakit itu saya sentuhkan dulu. Kalau dia tidak dapat rawatan, fungsinya akan terganggu. Di mana dia tidak dapat buat kerja dengan baik. So, akhir-akhir pun, hujung-hujung pun dia akan kemungkinan besar akan hilang kerja juga. Okey. Tapi kalau dia terima rawatan, dia sembuh, okey, fungsi dia akan beransur pulih. So, dia masih boleh buat kerja dia. So, maksudnya kalau dia dapat buat kerja dengan baik, of course, dia boleh kekalkan kerja dia. Tetapi kita kena rujuk kepada faktor kedua. Kalau majikannya seorang yang berfikiran terbuka, dia boleh menerima pekerja dia. Okey, dia bagi sokongan dan sebagainya. So, seseorang tu dia sembuh, dia akan itu satu yang ideal lah, di mana dia ada sokongan. Okey, so peluang untuk dia sembuh bertambah lagi. So dia boleh bekerja dengan baik kemudian. Kalau majikan dia tidak dapat terima, walaupun dia terima rawatan, dia mungkin sudah boleh, tapi majikan tidak akan ambilnya sebagai bekerja juga. So saya rasa faktor-faktor ini akan mempengaruhi. Tapi yang pentingnya sebenarnya, kalau kita dapat rawatan, kita sembuh, kita boleh bekerja, biasanya majikan tidak ada alasan untuk membuang kita. Tapi kalau kita tidak terima rawatan, kemudian kita tidak dapat buat kerja dengan baik, memang majikan akan ada alasan untuk membuang seseorang itu daripada kerja. So, saya pernah ada jumpa kes juga majikan yang sangat memberi sokongan. So, dia kata dengan pekerja dia, okey, kamu pergi dapat rawatan, kemudian kamu ambil cuti rehat. Bila sembuh, you datang balik kerja. So, ini sesuatu yang memang menggembirakan lah kalau kita ada majikan seperti sebegini. Ya, kalau ada majikan macam tu kita harus bersyukurlah, memberi sokongan dan mengakui ya ini juga seperti sejenis penyakit yang biasa lah. Ini dari Wanda, ini Dr. Alex Tangga. Bagaimana kita boleh elakkan kawan-kawan kita daripada membunuh diri? Mungkin ditujukan kepada dua lah sekarang kes bunuh diri semakin meningkat. Saya rasa sedikit sebanyak yang kita boleh buat untuk kawan-kawan ialah macam saya punya slide dalam Are You Okay? So yang penting kita kena bagi sokongan lah dekat kawan-kawan. Ada banyak faktor yang terlibat dalam fikiran ataupun kegiatan episod bunuh diri itu. So yang penting kita identify, contohnya kita nampak seseorang punya personality ataupun seseorang punya kelakuan macam lain daripada biasa, mungkin kita boleh tanyakan saja ataupun mungkin boleh bertanya kawan-kawan sekeliling, adakah dia okey. So yang penting ialah bagi sokongan lah. Itu satu cara yang boleh mengelakkan ataupun membantu untuk kawan-kawan yang ada fikiran nak bunuh diri. Dr. Wong, ada apa-apa nak tambah? Ini memang perkara serius lah sekarang ini ya. Kalau kita lihat kadar membunuh diri sudah banyak meningkat. Ya, betul. So, kadang-kadang kalau kita tahu kawan kita ada niat bunuh diri kan, so kalau kita tidak dapat tahu macam mana nak menolong dia, kita boleh menggalakkan dia untuk mendapat panduan daripada profesional. Contohnya mungkin kaunselor, mungkin pakar psikiatri dan sebagainya. So bergantung kepada apa yang mengganggu dia lah. Okay. So sebagai kawan kita boleh menggalakkan dia orang untuk luahkan perasaan dia. Supaya bila dia luahkan kan, dia akan rasa lebih senang hati sikit. Tapi kadang-kadang kita, ramai orang mungkin rasa, oh kalau saya dengar dia luahkan perasaan dia, luahkan dia punya masalah dia, kalau kita tidak dapat tolong dia, apa jadi? Macam kita rasa salah pula. Sebenarnya sebagai pendengar, kita itu sudah sebagai satu bantuan sudah. Bila dia luahkan, dia akan rasa senang sikit. Walaupun mungkin masalah belum dapat diselesaikan, tapi sekurang-kurangnya dia tahu, oh
ada orang sudah faham situasi saya. Itu yang penting. So, seperti Dr. Chan kata, kita bagi sokongan, kita bagi galakan. Kadang-kadang kita mungkin boleh bagi cadangan ataupun tolong dia tengok mungkin tak ada cara lain tak? Kerana kadang-kadang orang dalam situasi itu mungkin dia tidak nampak ada jalan lain. So kita sebagai kawan kita boleh tolong dia juga fikir daripada aspek yang berbeza. Mungkin lepas tu dapat satu penyelesaian. Of course di sini semua orang kita Kristian kan, so saya pun cakap kita boleh sama-sama bawa dia berdoa, mungkin minta Tuhan bagi bagi dia kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah dia. Ya, terima kasih ya. Mungkin saya teringat apa yang Dr. Chan kata tadi tentang mungkin bila kita dengar jangan terlalu cepat menghukum dalam hal ini ya. Mendengar itu sendiri ya, saya percaya amat membantulah orang yang memikul beban yang berat, mungkin beban tekanan dan sebagainya. Oke, ini Lukas Kirap kepada Dr. Wong dan Dr. Chan, apa perbezaan penyakit mental dengan sindrom Tourette? Kita ada satu kitab yang dipanggil DSM yang doktor psikiatri gunalah untuk mendiagnoskan seseorang yang ada penyakit, dan Tourette memang dia satu disorder lah, penyakit, dan dia merupakan satu penyakit mental juga, tetapi dia boleh dirawat juga. So ada setengah pesakit yang ada Tourette, tetapi mungkin dia bukan penyakit Tourette yang memenuhi kriteria yang ada kat dalam buku tu, tetapi dia ada penyakit yang lain juga, contohnya autisma. So saya rasa kalau ada seseorang itu yang ada simptom atau gejala seperti Tourette, saya pun sarankan untuk pergi jumpa dengan doktor psikiatrik jugalah. Okey, nah ini dari Pastor Milkias ya. Mau tanya tentang kes yang selalu berlaku kepada ibu yang baru melahirkan anak meroyan. Saya tak tahu sama ada ini postnatal depression. Apakah ini terkait dengan masalah mental? Mungkin Dr. Wong boleh jawab. Okey, meroyan ni sebenarnya kita biasanya dia bahasa yang biasa kita guna. Kalau untuk bahasa medikal dia akan postpartum depression, di mana kemurungan selepas bersalin. So dia juga satu gangguan mental ataupun penyakit mental di mana boleh dirawat. Kerana kalau kita tidak merawat dia, kadang-kadang bila dia jadi serius kan, mungkin dia boleh mencederakan ibu, di mana ibu akan mungkin ada niat bunuh diri, ataupun ibu mungkin mencederakan anak dia, bayi dia. So yang ini perlu dapat rawatan jugalah. So kenapa dia boleh jadi banyak faktor sebenarnya. Kita tahu selepas ibu bersalin kan dia ada banyak perubahan hormon. Jadi itu kadang-kadang mungkin satu sebab di mana ibu selepas bersalin tu dia ada perubahan dalam emosi. Yang kedua, dia mungkin daripada faktor sosial dia di mana dia kurang sokongan. Jadi dia mungkin menghadap banyak tekanan daripada ahli keluarganya ataupun suami dia ataupun mertua dia. So kerana banyak orang ada pendapat kan, terutamanya untuk ibu yang bersalin pada kali pertama. So ini biasanya kerana dia orang tak pernah jadi ibu kan, so banyak kena belajar. Okay, jadi kadang-kadang kalau tidak ada sokongan daripada ahli keluarga, so kadang-kadang ia boleh jadi satu tekanan kepada mereka dan mereka menghadapi gangguan tersebut. Jadi untuk setengah golongan, mungkin tanda-tanda tu dia cuma muncul sekejap saja, di mana mungkin beberapa hari kemudian dia akan sembuh. Itu kita biasanya panggillah postpartum flu. Tapi bila dia jadi makin teruk, dia jadi kemurungan. Lagi teruk lagi dia jadi psikosis.
di mana dia sudah ada gangguan halusinasi dan delusi dan sebagainya. So yang penting kalau kita dapat kena pasti seawal mungkin, kita kena dapat rawatan secepat mungkin juga. Okey. Dari sudut pandangan seorang perempuan, Dr. Chan nak bagi apa pandangan? Sama je dengan Dr. Wong. Okey. Ya, ini ditujukan kepada Dr. Wong ya. Menurut doktor, adakah kecemburuan melampau salah satu ciri masalah mental? Excessive jealousy. Okey. Kita kena tengok dalam satu perhubungan kan. Dalam satu perhubungan kenapa orang tu jealous sangat. Okey. Of course, kalau kecemburuan tu berleluasa memang satu masalah. Okey, dia mungkin disebabkan penyakit mental. Mungkin tidak. Kadang-kadang mungkin orang tu rasa tak secure, tak selamat dalam hubungan tu. Mungkin dia banyak ketidaktentuan. Jadi bagi saya untuk tahu sama itu satu penyakit mental ke tidak, kena dapat pemeriksaan yang lanjut dulu. Tapi ada situasi macam dalam penyakit alkoholik kan, penyakit arak tu. So memang ada satu keadaan yang sangat kait dengan ini, di mana dia akan kita panggil tu morbid jealousy, di mana dia orang memang akan cemburu bahawa, syaki bahawa mungkin pasangan dia ada hubungan sulit dengan orang lain. So dia akan buat sesuatu macam selalu mengekori, checking dan sebagainya untuk mengenal pasti sama ada itu berlaku ke tidak. So yang penting kita pergi dapatkan pemeriksaan lah untuk tahu selanjutnya. Kadang-kadang itu mungkin tidak penyakit mental, cuma mungkin pengalaman silam dan sebagainya yang buat kita rasa tak selamat, tak secure dalam hubungan tu. Ya. Okey, terima kasih. Ini ditujukan tidak ada. Ini ditujukan kepada Dr. Chan. Adakah kemurungan termasuk dalam perasaan dan apakah perbezaan antara kemurungan dengan kesedihan? Okay, so setiap manusia ada pelbagai jenis perasaan dan kemurungan ialah satu jenis perasaan, tetapi penyakit kemurungan macam saya nyatakan tadi, dia perlukan 5 tanda daripada tanda-tanda yang saya beritahu tadi untuk jangka masa 2 minggu untuk menyatakan seseorang itu memang ada penyakit kemurungan. Bezanya antara kemurungan dengan kesedihan, dalam kemurungan, kesedihan tu memang berlanjutan lebih daripada 2 minggu dan setiap hari dia rasa sedih. Dalam sehari tu lebihnya sedih daripada gembira. So itu perbezaan yang paling ketara lah dalam kemurungan dan kesedihan. Okey, jika Ajing ini ada 2 soalan. Yang pertama tu mana satu yang lebih mendatangkan ancaman kepada orang lain? Orang gila di kaki 5 atau pesakit mental yang berada di rumah atau tempat kerja? Okey, biar saya jawab soalan ni. Okey. Untuk tahu sama ada seseorang tu berisiko untuk mengancam ataupun menganas. Okey, biasanya dia ada beberapa faktor yang menentukannya. Di mana faktor yang utama ialah dia ada sejarah berkelakuan ataupun perangai sebegini. Okey. Untuk orang yang pesakit mental, biasanya pesakit mental yang dalam situasi ada halusinasi ataupun delusi, iaitu kepercayaan karut ataupun palsu, itu akan yang buat mereka lebih cenderung untuk menjadi menganas. Tapi selepas kalau dia orang sudah dapat rawatan, dia orang sudah sembuh, risiko tu akan direndahkan. Ya. So untuk orang yang bermalam di kaki 5 tu, dia tak semestinya orang gila. Kadang-kadang orang tu dia menghadapi masalah sosial di mana dia tidak ada tempat tinggal dan sebagainya. Itulah yang buat dia orang merayau-rayau dan bermalam di kaki
hikmah. Biasanya golongan tu kalau kita tidak mengganggu dia, dia tidak mengganggu kamu. So kalau kita tengok secara keseluruhan kan, sebenarnya kalau kita ikut orang yang melakukan jenayah di dalam penjara, dihukum dan dipenjarakan, cuma lebih kurang 5% saja ada berkaitan dengan penyakit mental, di mana 95% adalah orang yang normal, iaitu orang yang tidak sakit mental. Jadi kalau kita tengok statistik ni, siapa lebih bahaya sebenarnya? Orang yang normal kan. Tapi biasanya kita rasa okey dengan orang biasa. So itu cuma satu stigma lah kita, pandangan kita terhadap pesakit mental, kerana selalunya kalau pesakit mental terlibat dalam keadaan mengamuk ke menganas ke, dia akan digambarkan dalam headline dalam sosial media tau. So itu buat orang ramai ada tanggapan bahawa pesakit mental tu sesuatu orang yang bahaya. Tapi sebenarnya cuma waktu dia orang ada tanda-tanda akut tu yang buat dia orang bahaya. Bila dia orang dapat rawatan, risiko tu memang akan jadi kurang. So ini yang sesuatu yang kita kena ingat lah. Mungkin saya ambil soalan Colin dulu sebab kita sudah ambil satu soalan daripada Jacob. Bagaimana jika dapati tempat kerja dan keluarga adalah punca yang menyebabkan seseorang rasa tertekan? Macam mana nak menyelesaikan atau menghadapinya? Okay. Hi Colin. So saya rasa soalan Colin dia bertanyakan tentang sesuatu stres yang mungkin berpanjangan lah. So tempat kerja dan keluarga memang akan sentiasa ada kat situ kan. So ada banyak cara untuk menyelesaikan ataupun mengatasi stres. Setiap orang ada cara yang berbeza untuk mengatasi stres lah. Mungkin kadang-kadang stres di tempat kerja ataupun faktor yang menyebabkan stres di tempat kerja atau keluarga tidak boleh diubahkan. So cara untuk hidup dengan tu mungkin kita kena belajar daripada kaunselor ataupun daripada kita sendiri untuk tahu mengenal pasti cara yang sesuai untuk kita atasi stres. So ada yang mungkin mereka suka mewarna ataupun menulis dalam diary ataupun bercakap dengan kawan ataupun bersukan, memasak. So ada sebenarnya banyak cara untuk melepaskan stres lah. Ya, soalan Jacob yang kedua ini juga sangat menarik. I think dia kata, bolehkah kita mengenal pasti dari awal seseorang adalah ada apa masalah dia itu, masalah mental atau kerasukan? Ya, macam mana kita membezakan? Jadi saya rasa ini menarik soalan ini. Saya rasa soalan ni untuk Ram juga. Tetapi untuk mungkin kita boleh jawab untuk masalah mental lah. Bila seseorang macam Dr. Wong tadi sudah cerita tentang halusinasi dan delusi, kita ada kriteria kita sendiri daripada kitab yang DSM-5, ada satu kriteria yang kita memang tengoklah. So kalau dia sudah ada contohnya halusinasi, dia dengar suara ataupun dia ada delusi, dia ada kepercayaan yang seseorang tu akan membuat sesuatu kepada dia, kita boleh diagnosekan masalah mental. Okey. Ya, Dr. Wong ada tidak nak tambah tentang soal ini ya? Sebab kadang-kadang bagi orang yang melayani atau pastor cepat untuk membuat rumusan, ini kerasukan. Tapi bagaimana pandangan Dr. Wong? Pandangan saya ialah dalam dunia ni memang ada kejadian sebegini.
So of course bukan senang untuk kita bezakan sama ada dia mental ke tapi kerasuhan. Tapi kadang-kala saya rasa pastor-pastor yang ada terima latihan dalam bidang ini ataupun lebih tahu tentang Alkitab, saya rasa dapat beza daripada kerasuhan, lebih baik daripada kami orang. Tapi untuk sebagai doktor, di mana bila kami orang menghadapi pesakit macam ini kan, kadang-kadang daripada segi sejarah tu, bila kita menubuh pesakit dan juga ahli keluarga, kita rasa-rasa kita dapat sedikit maklumat sama ada dia lebih cenderung kepada penyakit mental ke ataupun kerasuhan roh tu. Jadi kadang-kadang setengah pesakit mungkin dia orang minta bolehkah kita cuba rawatan tradisional ke ataupun kita jemput itu pastor untuk datang atau padri untuk datang berdoa dan sebagainya. Bagi saya tidak ada halangan. Yang penting kadang-kadang bila kita tidak dapat bezakannya, kita buat dua-duanya. Maksudnya kita boleh dapat rawatan secara spiritual, tapi pada waktu yang sama kita juga dapat rawatan ubat-ubatan. Ya. Okey, kita akan ambil soalan yang terakhir, memandangkan masa kita hampir, sudah hampir masa kita tamatkan webinar ini. Magis, kalau pesakit mental yang mengambil ubat sepanjang hayat, adakah ubat akan mencenderung seseorang itu bedwetting? Mungkin Dr. Chan, kamu nak jawab? Bedwetting adalah ada kemungkinan ialah satu simptom juga. So kalau pesakit mental yang mengambil ubat sepanjang hayat, adakah lebih cenderung? Saya kurang fahamlah. Maksud Magis ialah Magis rasa kemungkinan ubat tu ada kesan sampingan ke? Kalau ya, saya rasa tidak ada kesan sampingan yang bedwetting, tetapi saya akan sarankan untuk jumpa juga ataupun tanyakan kepada doktor yang sedang merawat lah. So adakah ini mungkin simptom anxiety ataupun ada kemungkinan ialah simptom fizikal, iaitu mungkin terdapat jangkitan kuman air kencing. So ada beberapa benda yang kita perlu tanya kepada pesakit. So mungkin kena tanya doktor yang merawat lah. Okey. Okey, Pastor Milkias tidak boleh ambil soalan kamu lah. Kita akan berhenti di sini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Dr. Chan Aileen dan juga Dr. Wong Siong Teck untuk apa yang mereka kongsi kepada kita dalam webinar ini. Dan kerana saya pasti kita yang menghadirinya sudah mendapat sedikit pengetahuan yang lebih mendalam tentang penyakit mental, tentang kemurungan, dan juga dapat membetulkan salah tanggapan kita dan juga mendapat pengetahuan mungkin bagaimana kita boleh mengesan apakah amaran-amaran awal, bukan saja tentang orang lain tapi tentang diri kita. Saya tidak pasti berapa ramai dalam di kalangan peserta malam ini, pastor. Saya pasti ini juga dapat membantu kita supaya kita tidak ada dualisme ini, rohani, jasmani, tetapi yang kita tahu bahwa aspek rohani, aspek fizikal kita semua kita satu kesatuan. Perkara mental boleh mengganggu jasmani kita, rohani kita. Perkara jasmani kita boleh mengganggu aspek mental kita dan sebagainya. Jadi sekali lagi
terima kasih banyak-banyak kepada dua panelis kita yang amat membantu kita memahami sedikit atau dengan lebih mendalam soal kesihatan mental dan juga tentang kemurungan. Oke, so sekarang saya jemput Meg ya untuk menutup sesi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memuji nama-Mu yang kudus dan maha besar kerana telah mengizinkan masa dan kesempatan pada malam ini untuk kami bersama-sama menghadiri webinar ini. Setiap perkara yang telah kami belajar pada malam ini akan menolong kami dalam menghadapi cabaran hidup di masa yang akan datang ini. Kami sangat bersyukur Tuhan dan berterima kasih untuk peluang ini. Lindungi setiap pribadi yang hadir pada malam ini, di mana saja kami berada. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melindungi setiap pribadi kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semua ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih kepada semua dan selamat malam.